Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar. Selamat bertemu kembali. Kita telah pun selesai belajar bab 11 dengan tajuk pengenalan set. Kali ini, kita akan teruskan pembelajaran untuk matematik tingkatan 1 dengan bab yang seterusnya iaitu bab 12, pengendalian data. Dengan standard kandungan 12.1, proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Kita akan lihat standard pembelajaran 12.1.1 iaitu menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan. Malaysia ialah sebuah negara yang terdiri daripada berbilang kaum yang hidup bersatu padu dan harmoni. Menurut anggaran penduduk semasa 2014, jumlah penduduk di Malaysia ialah 30.6 juta orang dengan bilangan lelaki ialah 15.8 juta orang dan bilangan perempuan ialah 14.8 juta orang. Kumpulan etnik yang terbesar ialah Bumiputera, iaitu merangkumi 68.1% jumlah penduduk. China 23.8%, India 7.15% dan lain-lain 0.95%. Selain data di atas, apakah data lain yang dapat diperoleh mengenai taburan penduduk Malaysia? Bagaimanakah data ini diperoleh? Untuk mengumpul data yang relevan, kita perlu menjana soalan statistik. Apakah itu soalan statistik? Soalan statistik ataupun dengan istilah lain, inquiry statistik ialah soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keragaman atau kebolehsubahan dalam data tersebut. Soalan statistik memproses data mentah yang dikumpul kepada maklumat yang berguna. Baiklah pelajar, berikut merupakan beberapa contoh berkaitan soalan statistik yang sesuai. Yang pertama, berapakah tinggi murid dalam kelas 1 amanah? Jika kamu lihat pada soalan ini, terdapat kebolehsubahan. Bermakna di sini, tinggi bukan sesuatu yang tetap. Memandangkan kelas 1 amanah mempunyai pelbagai murid dan pelbagai ketinggian. Jadi, kita boleh dapat nilai tinggi seperti 150 cm, 156 cm, 164 cm dan sebagainya. Nilainya berubah-ubah dan tidak tetap kepada satu nilai sahaja. Seterusnya, apakah makanan kegemaran murid kelas 1 amanah? Tidak semua murid mempunyai kegemaran yang sama. Jadi, terdapat keragaman dalam jenis makanan kegemaran di sini. Misalnya, nasi lemak, mi goreng, laksa dan sebagainya. Selepas menjana soalan statistik, langkah yang berikutnya ialah menentukan kaedah pengumpulan data. Data boleh dikumpul dengan pelbagai kaedah. Antaranya ialah secara temu bual. Melalui kaedah ini, kita boleh menemu bual beberapa orang untuk mendapatkan maklumat. Misalnya, bertanyakan tentang cara murid datang ke sekolah. Kaedah yang seterusnya ialah tinjauan. Tinjauan boleh dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik atau bertanya secara lisan. Misalnya, kita boleh meminta murid mengisi suatu borang soal selidik bagi menentukan program televisyen yang digemari oleh setiap murid. Kaedah yang ketiga pula ialah kaedah pemerhatian. Data boleh diperoleh dengan cara melihat, misalnya bilangan kereta yang melalui satu persimpangan jalan raya setiap hari. Kita boleh dapatkan data secara terus dengan pemerhatian yang dibuat tanpa perlu bertanya kepada pemandu kereta berkenaan. Dan kaedah yang terakhir adalah secara eksperimen. Misalnya, suhu air panas yang menyejuk setiap 5 minit yang mana kita boleh peroleh suhunya menerusi eksperimen. Baiklah pelajar, sekarang cuba kamu fikirkan kaedah mana yang paling sesuai untuk mendapatkan maklumat tentang tinggi murid dan makanan kegemaran murid 1 amanah tadi.
Mari kita lihat contoh yang berikut. Nyatakan kaedah pengumpulan data yang paling sesuai bagi situasi yang berikut. Soalan A, sukan kegemaran sekumpulan murid. Andai kata cikgu minta kamu dapatkan maklumat tentang sukan kegemaran murid-murid kelas 1 amanah, apakah kaedah yang kamu pilih? Boleh tak kalau kita guna kaedah eksperimen? Sudah tentu tak sesuai kan? Adalah lebih baik kalau kita dapatkan maklumat menerusi tinjauan. Dengan kaedah ini, kamu boleh tanya kepada murid atau minta mereka mengisi borang soal selidik tentang sukan kegemaran mereka. Seterusnya, soalan B. Peratusan gula yang terkandung dalam tin susu pekat berjisim 170 gram. Bagaimana cara untuk kamu tentukan peratusan gula dalam tin susu pekat? Adakah sesuai kalau kita guna kaedah temu bual? Siapa pula yang kita hendak temu bual? Baiklah pelajar, kaedah yang terbaik untuk tentukan peratusan gula dalam tin susu pekat tentunya menerusi eksperimen. Kita lihat pula soalan bahagian C, gerai cendol yang paling popular di suatu kompleks penjaja. Nampaknya, kaedah pemerhatian ataupun temu bual adalah kaedah yang sesuai untuk situasi ini. Kamu boleh tentukan gerai mana yang paling ramai pelanggannya berdasarkan pemerhatian. Selain itu, kamu boleh juga menemu bual pengunjung kompleks itu tentang gerai pilihan mereka. Akhir sekali, soalan D. Skor yang diperoleh 6 buah pasukan dalam suatu liga bola sepak. Kita boleh dapatkan skor bagi pasukan-pasukan ini jika kita menonton liga bola sepak tersebut, kan? Jadi, kaedah pemerhatian adalah paling sesuai untuk situasi ini.